Kenapa kena remove? Alamak Okey, insyaAllah kita mulakan kelas kita, kelas tajuk kita dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Dah makan? Dah solat? Yalah, solat zuhur kan? Solat asar lagi? Dah makan dah. Dah. Okey, yang belum makan, maksudnya tak, yang belum makan tu Ustaz faham lah diet. Yalah, diet pun at least makanlah sikit. Lapar ono, lapar lah awak sampai habis kelas. So siapa suruh tak makan? Kan betul tak Abang Trisha? Siapa suruh kawan awak Kisha tu tak makan? Dari keding nanti ikan sardin. Sudah. Ikan bukan ikan sardin, ikan bilis. Ya, Ryan, nak apa? Ustaz dah sebut nama ke? Ke ada nasi Tak, lah? belum. Oh, nasib baik. Nasib baik. Apa yang nasib baiknya? Okey, tak apa. Okey, untuk kali ni Ustaz tengok dulu, nanti sekejap lagi Ustaz bagi nama. Okay, jadi pada petang ni Ustaz dah fokus menaik tajuk kita pada petang ni, iaitu bukan tajuk lah, tapi subjek tajwid. Yang mana subjek tajwid ni nak mengajar kita, nak didik kita supaya bila mana kita berhadapan dengan baca Al-Quran terutamanya. Jadi bila kita baca Quran, ada panjang pendek dia, ada dengung dia, ada panjang nama harakat dia, ada iqlab, ada idgham mimi dan sebagainya. Jadi kesemua tu semua dalam subjek tajwid. Dan tajwid ni kamu kena baca elok-elok. Panjang pendek dia kat mana, jadi bila kena tegur ustaz, mana kata awak salah. Salah tu bukan salah apa, salah sebab cara awak bacaan tu tak tepat. Jadi pada petang ni Ustaz akan tayangkan satu video. Yang video dia akan menceritakan tentang tajuk yang kita akan belajar pada petang ni. Okey, Ustaz nak bagi kerja sama pada semua. Okey, Ustaz nak Ryan jangan baring-baring. Ustaz baring-baring, Ustaz boleh ambil gambar dan hantar kat mak ayah kamu. Kamu tak duduk dalam keadaan elok-elok. Tolong duduk elok-elok, sopan santun, jangan tidur. Kalau orang tidur, biasanya ilmu yang kamu terima tak berkat. Tak berkat sebab apa? Sebab guru tak redha. Guru tak redha, tak suka tengok anak murid dia duduk dengan keadaan baring. Ustaz dulu masa belajar tak pernah pun baring. Ustaz tak berani nak baring. Macam itulah. Jadi kamu jangan seenak-enaknya nak buat sesuka hati. Walaupun guru yang kamu hadapan ni hati yang murni, yang baik. Jadi hati murni baik, suci yang Ustaz ada ni pun ada kelemahannya juga. Kalau Ustaz dah ada di depan kamu baring depan Ustaz, memang Ustaz akan tegas dan garang pada kamu lah. Tak tahulah garang macam mana. Nasib awak lah kalau awak berperangai. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, jadi Ustaz akan tayang satu video. Tolong tutup kamera video sekarang. Tutup mikrofon sekarang. Syahir, selamat datang Syahir. Mana awak? Dah lewat? Oh, dah masuk kelas? Mana awak pergi? Ustaz buang chat. Okey, Ustaz tutup chat Syahir Hazim, tolong jawab soalan Ustaz. Mana awak pergi? Okey, Ustaz dah tutup chat. Kamu tak boleh cakap tau. Kalau awak bercakap bermakna awak ganggu pembelajaran kita pada petang ni. Okey, Syahir Hazim, mana awak pergi? Ustaz baru jumpa awak petang ni. Tolonglah hadir ke dua-dua kelas. Jangan ponteng kelas. Sebab bila awak ponteng kelas, rupa awak ponteng sekolah. Sebab awak tak dapat apa yang awak dapat hari ni. Tolong kelai-lai semua, tolong Ustaz. Jangan. Ya. Saya Ustaz dah sebut dah ke? Tak apa. Ustaz dah sebut pun nama hari ni. Ustaz sebut nama mula-mula kelas tadi. Okey, jadi jangan bila nama dia tanda, janganlah ponteng kelas. Okey, itu je Ustaz nak pesan. Faham Syahir?
Jangan masuk lewat kelas Ngaji dah masuk bagus. Masuk Tadi kelas pun abang saya guna laptop. Tadi abang saya guna laptop. Okey. Lain kali bagi tahu awal abang guna laptop. Cakap dalam WhatsApp. Faham? Jangan diam je. WhatsApp Ustaz. Tak apa, Ustaz tak marah. Okey, tak apa. Tak apa Syahir. Ustaz agak kamu hadir lah juga. Tapi tolong tengok video yang Ustaz tayangkan dalam YouTube. Faham? Faham. Okey. Ustaz nak nanti yang mana yang ada di YouTube sendiri, tolong subscribe Ustaz. Sebab boleh tengok video pembelajaran yang lepas. Kau boleh tengok balik. Okey. Dah stop, tutup mic. Ustaz nak share satu video yang mana video ni akan didik kamu untuk mengenal hukum tajwid yang kita akan belajar pada petang ni. Sekejap Pelajaran kita adalah tentang hukum mad asli. Okey, tak apa. Ustaz ulang balik. Mad asli. Pelajaran kita adalah tentang. Jom kita dia untuk pembelajaran hari ini. Jom kita mula. Hari ini pembelajaran kita adalah tentang hukum mad asli. Murid-murid, jom kenali apa itu mad asli. Huruf mad asli terbahagi kepada 3 huruf, iaitu alif, waw dan ya. Hukum bacaan bagi huruf mad asli adalah bacaan wajib dipanjangkan sebanyak 2 harakat. Bagi huruf alif, huruf sebelum alif mestilah berbaris di atas. Contoh, contoh lain bagi perkataan yang mengandungi huruf mad asli alif adalah seperti yang berikut. Bagi huruf waw, huruf sebelum waw mestilah berbaris hadapan. Sebagai contoh, perkataan yaqulu. Contoh perkataan bagi huruf mad asli waw adalah juku. Bagi huruf ya pula, huruf sebelum ya mestilah berbaris di bawah. Contoh perkataan bagi huruf mad asli ya adalah qila. Contohnya ji, ki, bi, ri, ji, ni, si. Okey, baiklah murid-murid, itu adalah sedikit daripada nota-nota tentang huruf-huruf mad asli. Okey, murid-murid, sekarang jom kita beralih kepada inovasi hukum mad asli. Okey, baik pemurid semua. Tadi video tu dah dipasang Jadi video yang tadi dipasangkan oleh Ustaz Syafiq tadi
Apakah pembelajaran kita yang kita akan belajar nanti? Mat asli. Mak asli, bukan orang asli tau. Mak asli, bukan orang asli. Siapa tak jadi orang asli, masuk hutan sama-sama mandi sungai, main lumpur. Tu jadi orang asli. Tapi kita belajar hukum tajwid iaitu mat asli, bukan mamat asli. Mat asli. Okay. Jadi Ustaz akan share e-book ni kepada awak untuk tajuk kita pada petang ini. Sekejap Okey, nampak Kalau nampak, cakap nampak. Ustaz nak tarik bawah kepada tajuk yang kita akan belajar. Nampak. Okey, nampak. Makasih pada buku surat 4. Nampak. Okey, tak apa. Okey, baik. Pelajaran kedua ni dalam pelajaran kedua kita akan belajar mak asli. Di akhir pembelajaran kita nanti kita akan dapat menyatakan pengertian mak asli. Kemudian kita akan dapat menyebut qadar. Qadar ni maksudnya kadar panjang bacaan mak asli. Yang ketiga, kita akan dapat menyenaraikan bahagian-bahagian mak asli. Okey, yang terakhir adalah kita akan membaca contoh mak asli dengan betul Misal ni contoh. Okey, kita terus pada pengertian mak asli. Okey, apakah pengertian mak asli Mak asli ialah mat yang terjadi disebabkan tiada huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mat, atau tiada huruf mati selepas huruf mat. Okey, Ustaz ulang. Pengertian mat asli ialah mat yang terjadi disebabkan tiada huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mat, atau tiada huruf mati selepas huruf mat. Ustaz ulang lagi sekali. Ingat dan dapat menulis selepas ni Ustaz ulang. Pengertian mat asli ialah mat yang terjadi disebabkan tiada huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mat, atau tiada huruf mati selepas huruf mat. Okey. Jadi kalau kita lihat, nama lain daripada mat asli ialah mat tabi'i atau mat zati. Ni nama lain. Nama lain daripada mat asli adalah mat tabi'i ataupun mat zati. Okey, kadar panjang bacaan mat asli ialah dua harakat sahaja. Faham Okey. Ustaz harap kamu ingatlah. Okey, seterusnya bahagian mat asli ada dua. Satu mat asli kalimi, satu mat asli harfi. Apakah yang dimasukkan mat asli kalimi, mat asli harfi? Mat asli kalimi Okey, mat asli kalimi kat sini kita akan dapat menyebut pengertian mat asli kalimi itu apa dia. Kemudian kita akan menyatakan kadar panjang bacaan mat asli kalimi. Okey, kalau kita lihat kalau kita patah balik ke belakang, mat asli apabila bertemu dengan hamzah, wasal tidak dimatkan ketika dibaca wasal. Seperti Rabbana ghafir lana ataupun fil ardi finnar. Rabbana ghafir lana fil ardi finnar. Ini adalah mat apabila bertemu dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ni hamzah wasal. Ni panggil hamzah wasal tau. Jangan tersilap pula. Bila hamzah wasal ni tidak dimatkan. Tidak dimatkan maksudnya tidak dipanjangkan. Tak perlu panjang. Terus masuk huruf yang seterusnya ketika dibaca wasal. Maksudnya kat sini kita akan dalam segi bacaan dia macam mana? Rabbana ghafir lana fil ardi finnar. Tu dipanggil wasal tidak dimatkan. Yang kedua, tiada tanda pada huruf-huruf mat asli. Tidak diletakkan tanda mati. Sebagai contoh, yaquluna rabbana, yaquluna rabbana, yaquluna rabbana. Okey, seterusnya, wa idza qila lahum. Tu dimasukkan tiada tanda pada huruf-huruf mat. Mat asli tidak diletakkan tanda mati.
Okay, jadi kita terus kepada dua pecahan, iaitu mak asli kalimi dan mak asli harfi. Yang kita akan tahu apakah pengertian dari segi mak asli kalimi ialah mak asli kalimi ialah pertemuan huruf mad. Mak asli kalimi ialah pertemuan huruf mad salah satu daripada huruf hijaiyah dalam satu kalimah selepas huruf mad itu bukan huruf hamzah atau huruf mati. Okey, kalau kadar panjang bacaannya, mak asli kalimi ialah 2 harakat sahaja. Okey. Okey, jadi di sini dia berbeza sikitlah. Kalimi ialah perkataan. Eh, uh, kalau kita lihat sana. Okey, kalau kita lihat lagi, lihat balik, ada lagi. Sabar, kejap Okay, ada lagi satu mak asli harfi. Mak asli harfi dia ada dua. Satu menyebut, kita akan menyebut pengertian mak asli harfi. Nyatakan kadar panjang bacaan mak asli harfi, menulis, menyenaraikan contoh mak asli harfi. Ini membezakan potongan ayat Al-Quran yang mengenai hukum mak asli harfi dengan betul. Okey, sekejap 1 minit. Okey, Ustaz sambung balik mengenai pengertian mak asli harfi ni apa dia. Mak asli harfi ialah huruf di awal surah yang dieja 2 huruf. Kadar panjang bacaan mak asli hanyalah 2 harakat sahaja. Okey, sekarang ni berbeza dengan mak asli kalimi. Mak asli kami dia panjang sikit dia punya pengertian dia. Bila mak asli harfi ni dia pengertian dia sikit sahaja. Mak asli harfi ialah huruf di awal surah, yang dieja 2 huruf sahaja. Kadar baca panjang bacaannya ialah untuk mak asli harfi ni ialah 2 harakat sahaja. Okey. Sebagai contoh huruf mad tabi'i harfi ada 5. Hayyut Tahar dan surah untuk surah Ha, kalau huruf Ha dan ayat Quran ni contoh Hamim, Yasin. Ni tabi'i. Mad tabi'i. Dia termasuklah dalam skop mad asli harfi Mak asli harfi sebab huruf. Dia dua huruf sahaja. Hamim. Okey, 2 huruf. Macam Yasin. Macam ni pula dia panjang sikit. Kaf ha ya ain sad. Kita ada nafas panjang. Yang Tosin. Kalau to lagi tosin. Kalau istilah toha. Sikit So ni kalau ha bulat. Kaf ha ya ain sad. Cukup. Yang ni pun sama dengan atas. Toha. Situ. Ra. Contoh Alif Lam Ra. Sikit Yang seterusnya Alif Lam Mim Ra. Cukup. Jadi ada ha, ada ya, ada ta. Hayatohara, hayatohara, hayatohara. Ada panggil hayatohara. Hayyun toharo. Ni kat sini ada hayyun toharo. Jadi ada ha, ya, tohara. Okey. Okey, sebagai contoh, misal contoh mad asli harfi. Kat sini ha dia macam ni. Ha. Ha. Ke dalam surah dia ada dalam surah Ghafir.
Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf. So, surah ni semua adalah ada alif, ha, mim, faham? Okay, kalau kita lihat huruf pertama ha, dieja dengan dua huruf ha adalah ma asli, huruf ma asli harfi dan wajib baca dua harakat. Faham? Okay, seterusnya huruf Yasin. Yasin wal Quranil Hakim, tu yang awak selalu baca setiap malam Jumaat. Ni Yasin ni surah Yasin lah. Satu surah saja. Jadi dekat sini mengenai huruf ya, dieja dengan dua huruf ya adalah asli harfi dan wajib dibaca dua harakat. Okey, lagi satu, kalau kita lihat Toha. Dia ada dua je. Toha. Surah Toha. Jadi dalam kat sini penerangan di sini adalah huruf pertama iaitu to. Dieja dengan dua huruf to dan huruf kedua adalah ha. Bila kedua huruf kedua adalah ha, dieja dengan dua huruf ha adalah ma asli harfi dan wajib dibaca dua harakat. Okey, kalau kita lihat seterusnya sebagai contoh, kaf ha ya ain sad. Ni sebutan dia. Kaf ha ya ain sad. Dan surah Maryam di huruf kedua ha dieja dengan dua huruf dan huruf ketiga iaitu ya. Dieja dengan dua huruf ya adalah ma asli harfi dan wajib dibaca dua harakat. Okey, baik. Itu mengenai tadi sentiasa membaca ayat Al-Quran dengan betul fasih. Okey, jadi itulah tadi mengenai subjek kita mengenai subjek ma asli. Jadi ma asli ada dua, satu ma asli harfi, satu ma asli kalimi. Kalau ma asli harfi Tosin, Yasin, sebab bila harfi cerita pasal huruf ma asli harfi adalah cerita pasal huruf. Huruf mesti ada dua je. Faham? Ada termasuk dalam mat tabi'i. Sikit mat tabi'i, mat harfi ni dia sama. Okey, faham tak? Kalau mat asli kalimi ni, dia lain sikit. Mat asli kalimi ni dia menunjukkan pertemuan huruf mat dengan salah satu daripada huruf hijaiyah dalam satu kalimah, dan selepas huruf mat itu bukan huruf hamzah atau huruf yang mati. Kadar panjang bacaannya ialah untuk mat asli kalimi ialah dua harakat. Kalau kita lihat kat sini dalam potongan ayat, subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu tadi mengenai potongan ayat iaitu ma asli kalimi. Subhanallazi asra bi abdi. Misal untuk hukum mat apa? Mat ma asli kalimi. Ma asli kalimi. Okey. Jadi seterusnya mengenai ma asli yang sebelum ni adalah ma asli yang sekejap. Sekejap. Okey, kita usah patah balik atas. Okey, mak asli yang maksud mak asli ni datangnya mak asli yang baca qala yaqulu qala yaqulu qila. Okey, tak apa, kejap lagi kalau tak faham ustaz akan tunjukkan lagi video mengenai mak asli, perbezaan antara mak asli harfi dengan mak asli kalimi. Sekejap bagi ustaz masa untuk ustaz tunjukkan mengenai hukum tajwid, video mengenai hukum tajwid mat asli harfi dengan mat asli kalimi. Okey, mengenai video hukum tajwid. Sekejap sekejap
Okay, kejap. Ustaz buka dulu. Ni iklan ni. Okay, kejap Okay, kejap. Ustaz nak share. Jadi seperti biasa, Ustaz stop sharing, minta semua tutup kamera, tutup mic, dan Ustaz pun akan tutup mic juga. Ustaz akan tutup mic, Ustaz akan tutup kamera . Okay, okay. Ustaz akan teruskan dengan video kita pada petang ni dengan tajuk ni lah, apa ni, mat asli kalimi dengan mat asli harfi. Saya akan tutup mic dan tutup video Ustaz. Jadi semua dengar . Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video kali ini kita akan belajar tentang hukum mat. Hukum mat terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah mat asli dan yang kedua ialah mat far'i. Di bawah mat far'i adanya 13 hukum. Baiklah, seterusnya kita akan belajar tentang perbezaan antara mat asli dan mat far'i. Mat asli ialah terjadi apabila huruf-huruf hijaiyah bertemu dengan huruf mat. Kadar panjang bacaan ialah 2 harakat, sama ada dibaca wasal iaitu bersambung. Okey, kejap. Ustaz tukar video. Kejap . Kejap Ustaz tukar video. Okey, kejap. Okey, Ustaz mulakan dengan video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ulang kaji semula pelajaran tajuk yang lepas. Kita dah belajar bahagian-bahagian mat dan huruf-huruf mat itu apa? Sebutkan. Okey, bagus. Hurufnya adalah alif, waw dan ya. Mat itu mat asli ialah mat yang terjadi disebabkan tiada huruf hamzah sebelum atau selepas huruf mat atau tiada huruf mati selepas huruf mat. Nama lain mat asli ialah mat tabi'i atau mat zati. Kadar panjang bacaan mat asli ialah 2 harakat. Seterusnya kita tengok. Mat asli ini terbahagi kepada 2 bahagian pula. Apa itu? Mat asli kalimi dan juga mat asli harfi. Apa itu mat asli kalimi? Sebelum tu kita buat trivia . Mat asli ialah apabila bertemu dengan hamzah wasal tidak dimatkan ketika dibaca wasal. Contohnya, Rabbana ighfir lana fil ardi finnar.
Okey, baik. Kita sambung balik mengenai pelajaran tajwid iaitu mat asli. Tadi kalau kita lihat dari kedua video, dia sama je mengenai mat asli dengan mat far'i, tapi disebabkan dia ada perbezaan dekat situ. Jadi kita cari perkara yang penting iaitu apakah yang disebutkan dengan mat asli kalimi. Kalau kita lihat semula mat asli kalimi yang terdapat dalam e-book yang Ustaz tunjuk sebelum ni kan. Ya, Ustaz share dulu. Okey. Yang ni mat asli ni mat asli yang terangkan oleh Ustazah tadi yang video yang kedua. Kemudian bila mana dia Ustazah tadi dah menunjukkan mat asli kalimi dengan mat asli harfi. Ni mat asli kalimi tu kalau kita nampak kat sini. Mat asli kalimi ialah bertemu mat asli kalimi ialah apabila bertemu dengan hamzah wasal tidak dimatkan ketika wasal seperti Rabbana ghafir lana. Lepas tu fil ardi. Kemudian finnar. Jadi ini adalah salah satu contoh mat asli kalimi. Kalau kita lihat tiada tanda huruf pada huruf mat asli, tidak diletakkan tanda mati. Sebagai contoh, yaqulu rabbana. Yang kedua, wa idza qila lahum. Okey, jadi kesemua ini menunjukkan mengenai mat asli kalimi. Ni kalimi dulu, kalimi. Okey, seterusnya yang tadi tu tadi mengenai mat asli kalimi. Itulah tadi mat asli kalimi ialah pertemuan huruf mat. Jadi yang tadi tu ialah mat asli kalimi murid semua. Tadi boleh cari kat sini. Kat mana? Cek kat sini perkataan mat asli kalimi. Contoh mat asli kalimi. Jadi seterusnya kita dah tahu mat asli harfi macam mana, tahu mat asli kalimi macam mana kan. Kita dah tahu apa yang dimaksudkan dengan mat asli. Pengertian mat asli tu apa dia Okay, jadi Ustaz nak tanya pada kamu semua, kalau jawab soalan boleh, kalau Ustaz sediakan soalan boleh jawab ke? Sebab nampak macam agak banyak sedikit berbanding minggu lepas. Boleh ke nak jawab? Sebab dia mula cerita macam ni. Dia cerita mat asli dulu. Mula dia cerita mat asli, apa yang dia maksud, apa pengertian mat asli? Ceritalah mat asli ni ialah bertemu dengan satu pertemuan antara hukum huruf mat dengan huruf huruf hamzah. Tengok cara kamu menulis. Kemudian seterusnya, selepas kamu dah bagi pengertian, kemudian dia minta soalan untuk jawab apakah nama lain bagi mat asli. Apakah nama lain bagi mat asli? Jawabnya ialah mat tabi'i dengan mat apa? Kata lain apa? Kata lain bagi mat asli apa dia? Mat apa? Mat? Okey, boleh jawab. Mat asli. Tak, kata lain. Kata perkataan lain daripada mat asli apa dia? Perkataan lain daripada mat asli apa dia? Mat apa? Mat tabi'i. Ya. Mat far'i. Mat tabi'i dengan mat zati. Mat zati. Mat far'i belum lagi. Mat far'i dia selepas pada mat asli. Dia bukan nama lain. Tapi yang nama lain tu macam Batrisha sebut mat tabi'i dengan mat tabi'i dengan mat apa? Mat zati. Jadi Ustaz dah tanya lagi, sebab banyak huruf mat ni kadar bacaan semua huruf mat asli ni ada berapa harakat? Dua harakat. Ingat, 2 harakat saja. Kalau mat asli harfi berapa harakat? Mat asli harfi berapa harakat? 6. 6. Ya ke 6? Mari kita 2. 3. Ya, 2 juga. Bukan 3, bukan 6 ya. Mat asli harfi. Mana kadar bacaan dia? Okey ni, tengok ni. Note take note. Mat asli harfi
ialah 2 harakat. Kadar bacaan 2 harakat saja. Sebagai contoh, Yasin, Toha. Lagi apa? Hamim. Lagi apa? Huruf apa lagi? Tosin. Tosin mim. Tu kadar bacaan tu semua lebih yang tu semua dalam dua harakat lah ya. Lagi apa lagi? Bacaan apa lagi? Bacaan apa lagi? Kaf haya ain, kaf haya ain sod. So jadi bila ada banyak, jadi 6 harakat satu perkataan sebab ada 6 huruf. Ada 5 huruf. Jadi 10. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. 10 harakat sebab dia 2 dan 2. Okey, faham? Setiap satu huruf adalah huruf mat. Setiap satu huruf mat adalah panjang ni 2 harakat. Faham tak setakat ni? Okey, murid. Faham. Okey, murid semua. Murid semua, saya tanya, apakah pelajaran yang kita belajar sebentar tadi? Mak asli. Mak asli ada berapa? Dalam mak asli ada berapa bahagian? Ada berapa jenis mak asli? 2. Cuba sebutkan mak asli ada berapa jenis? 2. Sebutkan. Sebutkan. Mak asli harfi. Mak asli apa lagi tu? Harfi. Lagi sekali, mat asli harfi dengan mat asli harfi. Yang lagi satu Mat saya tak asli dengar. kalimi. Mat asli apa? Kalimi. Kalimi. Okey, berikan Ustaz contoh mat asli kalimi. Mat asli kalimi, contoh dia yang mana? Yakuluna. Apa Aris? Aris? Okey, Ustaz ulang balik untuk contoh Binar. Azab bin Nar. Apa tadi? Binar. Apa? Wanar? Binar. Okey, betul. Finnar. Lagi apa lagi? Rabbana ghafir lana. Tu pun boleh. Ingat, kalau mak asli macam tu, mak asli kali ni, kena sambungkan jadi dia tak boleh bunyi mat. Faham? Faham. Okey. Seterusnya apa lagi? Mak asli harfi. Mak asli harfi ada berapa huruf? Mak asli harfi ada berapa huruf? Ada 5. 5? Biar betul awak. Mak asli harfi ada berapa huruf? Dalam pengertian dia. 4. Sana ujung. Ada 4. Ada 2 lah. Contoh perkataan apa? Contoh mak asli harfi ada sebutannya apa? Mak asli harfi. Bacaannya apa? Kejap. Okey, Ustaz, kita sambung semula. Mengenai mak asli harfi. Mak asli harfi ada berapa huruf? 2. 2. Standard biasanya 2. Sebagai contoh huruf dia apa? Okey, tak apa. Ustaz tanya, satu huruf ada berapa harakat? Huruf mat asli harfi. Satu huruf. 2. Ya, betul. 2 harakat setiap satu huruf mat. Huruf mat contoh tosin, mim. Tu semua 2 harakat tu sebenarnya. Lepas tu lagi apa? Yasin, 2 harakat. Dia 2 huruf. Faham? Lepas tu lagi satu yang paling panjang. Kaf ha ya ain sad. Okey.
Dah dua je sebenarnya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Tu pun dah kira 2, 2, 4 dan 8, 10. Ada 10 harakat dalam satu perkataan. Setiap satu huruf ada dua harakat. Sebab ada apa? Sebab mad harfi kah? Mad harfi pula. Mad asli apa? Mad asli harfi. Sebab sebab huruf mad tu fokus pada huruf ke perkataan. Dia fokus pada huruf ke perkataan murid semua. Huruf mad. Betul, dia huruf jadi Ustaz harap kamu faham. Kamu dah faham belum? Mak asli tu pengertian apa? Nama lain bagi huruf, nama lain bagi mak asli tu apa? Lepas tu qadar panjang bacaan tu ada berapa? Dah tahu dah Semua orang dah tahu belum? Kalau dah tahu boleh ke kalau Ustaz buat bina satu latihan untuk awak, boleh jawab tak? Boleh ingat InsyaAllah. tak? InsyaAllah InsyaAllah. Kalau insyaAllah tu mana kata awak boleh buat lah. Okey. Okey, Alhamdulillah. Bagus. Kalau insyaAllah tu baguslah. Okey, baik. Ustaz rasa sekadar itu saja dahulu untuk kelas tajwid kita pada petang ini. Kelas tajwid mengenai tajuk kita pada petang ini iaitu apa? Mat asli. Mad asli okey, mad asli kita dah selesai. Jadi dengan itu tamatlah kelas. Ustaz cakap gambar. Okey, kejap. Boleh buka kamera budak murid-murid zaman tahun 2021. Tisha buat apa tu? Minum air. Okey, 1, 2, 3. Okey, baik. Jadi kita tamatlah tajuk kita mak asli pada petang ni, maka tamatlah subjek kita pada hari ini. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.